Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Mat kilau bermain keris, bermain bersama Mat Jasmin. Setiap harta ada pewaris supaya kekal selamat dan terjamin. Selamat datang ke Bual Bicara Terbaik pagi anda. Pastinya tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Bersama dengan saya, Da'i Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap perkara ada pemiliknya. Dan barang perlu diingat, harta juga ada pemiliknya. Oleh itu, kami di Tanyalah Ustaz khas bawakan kepada anda satu topik berkaitan pemilikan harta bersama dengan seorang panel yang tak asing lagi di bumi Malaysia ini, iaitu Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kali kedua Ustaz ya, kita bersama dalam masa yang terdekat Ustaz. Alhamdulillah seronok bersama dengan Ustaz. Dan terima kasih juga kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih lagi sudi menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Dan kepada anda yang ada sebarang kemusykilan berkaitan topik kita iaitu fik pemilikan harta, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan seperti biasa soalan yang ingin diajukan berkaitan topik iaitu fik pemilikan harta. Dan bagi anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa, dan yang ketiga sebarkan kepada mereka yang lain. Baiklah, tanpa buang masa, jom kita dengarkan dahulu pendahuluan ataupun mukaddimah berkaitan topik kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'. Yang saya mulakan pengemudi bual bicara kita Tanyalah Ustaz pada pagi ini, Da'i Hakim, dan kemudian keluarga besar Tanyalah Ustaz, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, berbicara tentang harta ni pagi-pagi pun dah keluar cari harta lah. Betul. Kan? Jadi konsep ini memang tak larilah daripada panduan kehidupan manusia, dan sudah tentu seperti mana disebut oleh Imam Ibn Abidin dalam hasyiah beliau. Al-Imam Ibn Abidin menyatakan bahawa harta ni adalah fitrah manusia, yang mana manusia akan cari pagi, petang, mungkin malam dan sebagainya, dan semua itu adalah bertujuan untuk penggunaannya dan juga untuk disimpan, digunakan untuk masa-masa yang akan datang. Jadi ini kita kata asas daripada sudut pemilikan harta. Dan bila kita tengok sebenarnya macam mana nak tentukan ini harta ni tidak harta, maka kata Syekh Dr. Mustafa Zarqa menyatakan bahawa dia senang saja, mudah saja ikut uruf ataupun adat setempat. Maksudnya kalau satu benda ni bernilai, contohnya telefon Da'i Hakim, bernilai lah. Jadi kita kata uruf adat kata, walaupun tak sebut dalam hadis lah, telefon apa semua kan, tapi bernilai daripada sudut syarak, maka itu adalah harta, pemilikan. Apa-apa saja mungkin juga daripada sudut idea, sumbangan, pemikiran, walaupun kita tak terjemahkan dalam bentuk kita kata on paper ke apa, tapi mungkin buah idea itu adalah daripada sudut harta, pemilikan. Dipanggil harta juga. Dia panggil harta. Dia, ataupun istilahnya IP lah, internet property ataupun harta intelek. Jadi itu semua berkait dengan harta. Dan disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ni ruang dan peluang untuk berada di atas muka bumi ini, mencari harta ke, membuat apa-apa berkait dengan aktiviti kehidupan, dan tujuannya adalah untuk memakmurkan bumi. Sebab tu dalam surah Hud ayat 61 Allah menyatakan kepada kita, huwa ansha'akum minal ard wasta'marukum fiha, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun memberikan iaitu sumber daripada bumi itu untuk kamu, dan kemudian kamu makmurkanlah bumi itu dan jadikan ia satu benda yang dikehendaki oleh syarak. Dan di sinilah kalau kita tengok, kita simpulkan secara ringkas bahawa ada 4 step lah ataupun 4 tingkatan berkaitan dengan hartanya. Yang pertama sekali ialah biasanya orang akan cari harta. Ini permulaan. Betul. Lepas habis belajar dan sebagainya, buat part time dan bagai-bagai lagi. Jadi yang tu cari harta.
harta. Yang kedua, cari je kadang-kadang tak cukup. Maka yang kedua, orang akan tambah harta. Maka tambah ni mulalah tengok kat platform ataupun kita kata dekat internet ke ataupun pelaburan dan sebagainya untuk tambah harta. Jadi tambah harta ni juga orang suka kerana daripada mungkin gaji tu 2, 3 ribu, 4 ribu, 5 ribu, takkan setakat tu je. Betul. Mesti nak tambah, mesti ada tempat-tempat lain yang mungkin nak kembangkan harta. Baik, itu step yang kedua. Yang ketiga, ramai setengah-setengah orang ni dia khawatir. Jadi khawatir ni bila dia ambil beli kereta, beli rumah dan sebagainya, maka diperlukan perlindungan. Betul. Jadi harta itu dilindung dan biasanya dalam Islam kita ni kita panggil konsepnya takaful lah. Jadi motor, kereta, bimbang banjir, tanah runtuh dan macam-macam lagi ataupun TPD, cacat kekal, tiba-tiba aksiden, maka memerlukan kepada kita kata perlindungan. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat ni juga sebenarnya dia akan beralih juga kepada kepemilikan, iaitu agihan harta. Jadi cari, tambah, lindung dan agih harta. Jadi agih harta ni kadang-kadang orang tak fikir sangat. Dia pergi 1, 2, 3 je. Sampai tahap dia nak lindung harta dia je. Tapi yang agih ni apa? Yang wasiat nanti, hibah, sedekah dan sebagainya, pemilikan dia ada, nanti akan bertukar milik. Jadi yang tu ramai orang kadang-kadang dia tak buat dia punya persediaan. Tak buat persediaan ni yang jadi masalah nanti, bergaduh dan sebagainya. Cuma kita kata daripada sudut asasnya, kalau ketiga-tiga ataupun keempat perkara ni ada, maka yang itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan dengan akhirnya harta ni tak dimanfaatkan berkaitan dengan dunia dan juga akhirat kita. Itulah secara ringkas berkait dengan perbincangan awal kita pagi ni. Baik, bila sebut juga tentang harta ini, kalau kita lihat orang yang berjaya ialah orang yang pandai menguruskan masa. Yang kedua, orang yang kaya, orang yang pandai menguruskan harta. Jadi Ustaz, bagaimana dari sudut pandang Islam kita nak menguruskan harta kita supaya kita tak jatuh kepada miskin dan sebagainya? Silakan Ustaz. Baik, yang pertama sekali konsep dalam Islam ini secara ringkasnya kita boleh sebut dia harta ni, kepemilikan ini dia pertama dia adalah melalui konsep jual beli. Jadi konsep jual beli ini sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan segala jenis transaksi riba dan Allah menghalalkan transaksi jual beli. Jadi jual beli tu dia kena ada hukum-hukum syarak mengikut apa-apa yang sepatutnya lah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok juga daripada sudut asasnya, dia ada konsep yang dipanggil sebagai wasiat, hibah, harta pusaka dan sebagainya. Dan Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, Allah menyatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewasiatkan, iaitu kamu kena buat wasiat kepada anak-anak kamu. Jadi ini juga dalam bentuk yang kita panggil sebagai kepemilikan daripada harta yang diperolehi daripada keturunan ataupun ahli waris. Baik, yang ketiga, selain pada kita menguruskan harta-harta yang ada tu, kita kena ada portion ataupun bahagian yang mana akan pergi kepada hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita kata kewajipan kita adalah memberi nafkah. Kewajipan kita adalah membayar zakat. Kewajipan kita, contoh kalau sekarang ni korban, ada orang bernazar nak korban. Wajib dia kena tunaikan sebab dia dah bernazar. Itu kesepakatan mazhab lah, termasuk pandangan mazhab Syafi'i. Jadi di sini menunjukkan bahawa ada 3 perkara dan kemudian yang keempat juga dia kena jauhi perkara-perkara yang mana kalau dipegang tu hak orang. Contohnya sewa rumah. Sewa rumah ni bukan dia punya. Rumah bukan dia punya. Dia tak boleh buat awning, dia tak boleh renovation kan. Buat apa-apa kita kata pengubahan lah, pengubahsuaian kan. Jadi dia kena jaga hak tu dan tak boleh nak conteng ke nak kotor sebab dia adalah pemilikan. Jadi bila kita pinjam orang punya ataupun sewa orang punya, maka kita kena jaga hak tu kerana itu adalah salah satu daripada yang digariskan daripada sudut syarak. Jadi kita kata secara ringkasnya 4 perkara ini merupakan satu perkara yang kalau kita gabungkan semua, maka kita akan nampak bahawa pemilikan itu ada batasannya, pemilikan itu ada kaedahnya dan itulah secara umum apa yang dikehendaki oleh Islam dan dia adalah perkara yang kalau kita katakan dalam secara mudahnya adalah untuk meneruskan kehidupan dan kena ada jaga setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan sepadannya. Wallahu a'lam. Betul. Baik Ustaz, kita ada soalan yang pertama pagi ini dari sahabat kita di ruangan Facebook. Oleh Sal Rasid Cikci bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Harta adalah ujian. Harta juga boleh membawa kepada keredaan dan kemurkaan Allah. Bagaimana konsep pemilikan harta, ciri-ciri dan jenis-jenis pembahagian hak milik ke atas harta tersebut? Mohon Ustaz kongsikan. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Sal Rasid Cikci atas soalan.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada persoalan permulaan pada pagi ini. Jadi bila kita sebut tentang konsep daripada sudut pemilikan itu sendiri, sebenarnya memang ada garis panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, sebenarnya kalau ikut kepada hadis, dia nampak macam debit dan kredit ya. Maksudnya kita dapat duit itu macam mana, kita belanja duit macam mana. Itu je sebenarnya. Tapi kalau kita pecahkan secara umumnya, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Barzah Al-Aslami dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tanya pada kita, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, daripada mana kamu dapat harta dan bagaimana kamu membelanjakan, mengagihkan harta itu, keluar zakat ke tak, kan mak ayah, nafkah dan sebagainya. Maka semua itu adalah persoalan yang Allah akan tanya. Dan bila kita detailkan lagi, maka kita akan tengok konsepnya, cara dan kaedahnya. Yang pertama sekali, harta ini dia kena halal lah. Perolehan itu kena halal. Kalau jual beli kena halal. Betul. Kalau warisan harta pusaka, jangan menipu. Tanah tu elok-elok dapat sikit, dia lajak sikit batu apa istilah, bukan batu nisan. Itu benda lain. Kan? Batu pancang kan, ataupun batu penanda arah sempadan. Alis sikit lah. Sebab apa? Pokok durian ni masuk sikit dalam tanah. Baik aku punya ni. Jadi dia alis sikit. Yang tu ada amaran keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kezaliman, penipuan apa semua, apa-apa perkara yang diharamkan ada 6 lah. Ada riba, ada rasuah, ada judi, ada kezaliman, penipuan, ada rasuah, dan juga ada yang kita panggil sebagai konsep monopoli. Maksudnya dia kita kata dia memonopoli pasaran, selepas mana stok barang tu tak ada di pasaran, dijual dengan harga yang begitu mahal. Itu konsep dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok juga, Islam membenarkan kita adalah untuk agihan kepada perkara-perkara yang melibatkan zakat tadi tu. Jadi zakat apa benda semua perkara tadi tu, yang tu pun kena ada bahagian tu. Konsep tu kena letak dalam kita punya mindset. Sebab betul. Ada setengah orang kata kalau nak kaya kena keluar zakat. Tak betul juga tu, sebab zakat ni kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang ketiga adalah konsep dia berkait dengan penjagaan pemilikan yang kita panggil sebagai istilahnya menjaga kemaslahatan, menjaga kebaikan ataupun menjaga kita kata kebaikan ataupun maslahah lah di antara pembeli, penjual, pelabur dan sebagainya. Jangan ada unsur-unsur teranaya, kezaliman dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep tu sangat luas. Dan kalau kita tengok pemilikan harta ni, ada benda yang kita kadang-kadang ada 3 lah. Kan? Yang pertama, dia ada manfaat dan dia ada benda tu kita dapat. Contohnya kita kata beli rumah. Beli rumah ni dapat rumah dan dapat duduk. Itu setuju kan? Okey. Yang kedua konsep dia ialah dia hanya dapat manfaat. Yang ni apa dia? Kita sewakan rumah. Kita sewakan rumah tu, maksud orang yang duduk tu dia hanya dapat manfaat, dia tak dapat nak buat apa-apa pada rumah tu, melainkan dia kena biarkan macam tu je. Okey. Ada yang ketiga, dia hanya dapat kepemilikan benda tu tapi dia tak boleh guna. Contohnya apa? Dia menyewakan rumah. Faham? Jadi saya ada rumah, saya sewakan kepada da'i, tak bolehlah malam-malam saya balik. Sebab itu privasi da'i apa semua kan. Jadi kita kata itu konsep milikan secara ringkas. Dan ada dia punya cara dan kaedah yang ditetapkan dalam Islam. Baik, jadi apa pun yang pertama, pastikan harta itu harta yang halal. Baiklah, kita nak berjeda seketika, kembali bergabung selepas ini. Pastinya Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Apa tanda orang kaya? Ada harta terus menyapa. Apa tanda orang kaya? Ada harta tetap tunduk pada yang esa. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, dan juga panel kita Ustaz Mustafa Muhammad Suki, membicarakan tentang fiqh pemilikan harta. Baiklah, sebelum kita berehat sebentar tadi, ada soalan yang kita tunda daripada sahabat kita, iaitu Saudara Hasib Cik-Cik, berkaitan apakah ciri-ciri dan jenis pembahagian hak milik ke atas harta tersebut. Silakan Ustaz.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi secara ringkasnya kita boleh sebutkan ada 5 jenis lah ciri-ciri dan juga konsep ataupun dia punya pecahan-pecahan tu. Yang pertama sekali dipanggil sebagai daripada sudut dia punya kebersihan dia. Daripada sudut kita kata halal dan haram dia dipanggil sebagai mutaqawwim dan ghair mutaqawwim. Maksudnya daripada benda yang boleh dimanfaatkan dan yang tidak boleh dimanfaatkan. Contohnya kita kata daripada sudut asasnya sisa-sisa tertentu, tin ke apa semua ni boleh dimanfaatkan. Tapi kita kata dia adalah sebahagian daripada sampah lah, ataupun kita kata benda-benda yang haram dan sebagainya, mungkin itu bagi setengah orang satu pemilikan. Contohnya bulldog contohnya kan, anjing besar tu kan, itu pemilikan, tapi bagi orang Islam dia bukan pemilikan. Jadi itu dia punya konsep. Jadi ada yang halal macam rumah, kereta dan sebagainya, dan ada yang tidak halal. Okey, itu satu pembahagian. Yang kedua, ada daripada sudut jenis dia punya nilai dia. Kan nilai ni ada dua dalam syarak, dalam fiqh. Satu dipanggil mithli, satu dipanggil qimi. Kan mithli ni maksudnya ialah dia boleh ditimbang, okey, dia boleh disukat dan sebagainya, dan dia boleh digantikan dengan nilai yang sama walaupun bukan benda yang sama. Macam mana tu? Contohnya gini, saya pinjam dekat Dai Hakim RM10. Okey. Adakah saya akan pulang RM10 yang sama? Taklah, nilai je sama. Betul. Tapi bukan yang nombor siri sama yang saya bagi tu, bukan. Itu maksudnya diukur daripada sudut nilai saja, dan dia bukan daripada sudut yang kita panggil sebagai benda yang lain. Okey, yang qimi ni pula, contoh saya pinjam kereta, saya kena pinjam pulang kereta yang sama. Kalau contohnya flat dia WBW 8837 contohnya kan. Jadi saya pulang yang tu lah. Dan akhir kata ni kenapa pulang kereta lain? Tak boleh tukar je, yang penting sama nilai. Tak boleh. Dia mesti kereta yang sama. Jadi kita kata konsep harta ada yang nilai tu boleh ditukar ganti, sebab yang penting nilai tu bukan maksudnya benda tu sendiri, dan ada benda yang memang daripada sudutnya asas tu sendiri memang kita kena pulangkan. Okey, kemudian yang ketiga, ada pula jenis konsep dipanggil sebagai istihlaki dan juga istimali. Istihlaki ni maksudnya ialah kita guna tu habis terus. Makan nasi lemak harta, walaupun harganya RM2, jadi makan terus habis lah. Kan? Ada yang mana kita guna istimali. Istimali ni maksudnya dia bertahan lama. Kita beli rumah, kereta, lama dia punya penggunaan itu. Kan? Ada harta yang terus habis kalau kita gunakan, ada harta yang mana dia akan bertahan lama, mungkin ada sikitlah susut nilai ke, tapi kalau rumah tak susut nilai, dia bertambah lagi nilai dia. Kan? Contohnya kita kata kenderaan, jadi yang itu penggunaan dia lama. Okey, yang keempat, ada konsep harta ni yang berbentuk yang dipanggil sebagai ain dan juga dain. Ain ni maksudnya adalah kita memang dapat meja ni kita punya, kan? Rumah kita punya, kereta kita punya, tapi ada perkara tertentu yang benda yang kita tak nampak. Kan, benda yang mana dia bentuk tu sebenarnya dia tak boleh diterjemahkan kepada benda yang kasar. Contohnya apa? Contohnya idea pemikiran. Kan, idea pemikiran ni contoh. Sebab tu kalau contoh kan, kalau seorang jadi bos, kemudian staff dia bagi idea, dia tengok idea ni bagus, jadi dia seolah-olah macam tak layanlah staff tu, tapi idea tu dia ambil. Jadi patutnya terima kasihlah kerana membagi idea ni, jadi kita gunalah untuk syarikat kita. Sedangkan itu idea yang bagus. Maksudnya kena kredit lah, kena bagi kita kata penghormatan lah kepada dia. Kan. Itu dia punya konsep dia. Okey, kemudian juga ada harta ni dipanggil aqar, mangkul dan juga aqar. Harta yang alih dan tak alih. Kan, rumah semua ni memang tak boleh nak alih lah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, macam mana nak serahkan rumah ni, bukan boleh bawa pergi apa kan. Dia penyerahan kunci tu menunjukkan bahawa telah berlaku serahan akad kontrak jual beli. Itu dia punya konsep. Dan ada yang jenis boleh pindah milik, emas, perak apa semua boleh berpindah, boleh pos, boleh apa dan sebagainya, ikut hukum syarak lah, ada dia punya kaedah dia. Maka itu konsep di dalam Islam. Jadi itulah ciri-ciri harta secara ringkas, dan pembahagian-pembahagian ini ada yang kita guna, ada yang kita manfaatkan, dan kita nak tahu di mana daripada sudut hukumnya. Wallahualam. Baik, jadi itulah antara jenis dan juga ciri-ciri harta pemilikan. Baiklah, soalan yang seterusnya Ustaz, adakah bila sebut tentang harta pemilikan ni, adakah harta yang tak boleh dimiliki Ustaz? Bagaimana? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillah. Satu persoalan yang sangat baik, dan sebenarnya ada kadang-kadang harta tu kita ingat kita punya, tapi hakikatnya bukan kita punya. Bukan kita punya. Contohnya kita katalah si A ni meninggal dunia. Okey. Jadi kita ni katalah adik kepada si A. Seorang ni adik, si B ni adik kepada si A. Dia rasa macam dia dah dapat dah. Tapi hakikatnya rupanya si A ni dia meninggalkan isteri, ada anak-anak dia dan sebagainya, terhalang.
kan, daripada pergi harta tu kepada si adik-beradik tadi tu. Jadi kita kata itu daripada sudut asas kepemilikan. Contoh lain, katalah kita beli rumah kongsi. Baik. Maksud kongsi ni masuk nak submit pinjaman ataupun pembiayaan tu, gaji tu dua-dua. Isteri dengan suami kongsi gaji. Kan kongsi dia punya slip gaji. Jadi bila kongsi tu maksud dapat apa? Secara umumnya 50-50 lah. Yalah, tapi betul. Tak semestinya bila suami meninggal terus isteri dapat 50%, tak semesti. Sebab nanti yang meninggal tu, contohlah takaful akan cover, takaful akan penuhi semua pembayaran yang meninggal tadi. Yang awak 50% tetap kena bayar isteri tadi ataupun suami. Jadi yang meninggal tu dia kita kata dibayarkan dengan takaful dan mesti dibagikan secara faraid. Itulah kelebihan dia. Maksudnya kita kata daripada sudut Islam ni dia akan ada pewaris-pewaris dia. Betul. Tapi daripada sudut pengurusan harta, kita kata mungkinlah ada kelebihan di sana, boleh beli rumah yang selesa sikit, kredit skor dia untuk buat pembiayaan tu mungkin tinggi sikit. Tapi daripada sudut akan datang tu bahaya. Kerana silap-silap nanti rumah tu boleh terjual dan tak dapat kepada isteri. Dan pemilikan itu boleh kalau nak dapat, cuma suami kena pandailah, adalah hibahnya dan konsepnya. Tapi kalau yang tu tak jelas, maka semua tu akan dibagi faraid. Dan isteri kalau nak rumah tu kena bayar cash ke ataupun duit kepada adik-beradik yang mana daripada si mati, suami contohnya, yang mana berkait dengan dia punya harta-harta tadi, untuk mendapatkan hak yang 50% tadi. Lagi separuh tu. Lagi separuh tu. Itu contohlah. Kan? Kemudian ada juga dalam bentuk yang kita panggil sebagai konsepnya, istilahnya dipanggil harta sepencarian. Ingat kita rasa dapat, tapi bila pergi kat mahkamah syariah, bila keluarkan bukti-bukti kenyataan, tak dapat. Balik nangis kat bucu katil. Termenung kan. Jadi kita kata kita ada pemilikan sebab kita usaha kita apa, mungkinlah ada usaha-usaha kat situ, tapi hakikatnya kita tak dapat memiliki harta-harta yang berkaitan dengan apa. Dan kemudian juga yang keempat adalah perkara-perkara yang melibatkan benda-benda yang haram lah. Kita rasa kita dapat kepemilikan, contohnya curi, zalim, tipu rasuah kita punya, tapi sebenarnya bukan hakikatnya kita punya, dan itu adalah kena kembalikan kepada haknya yang asal. Itulah antara beberapa contoh yang saya boleh sebutkan. Baik, jadi belum tentu semua harta yang kita ada milik kita. Barangkali mungkin milik orang lain. Baiklah, saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita Faz Ismail. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta warga, tanyalah Ustaz TV3. Waalaikumsalam. Adakah terdapat perbezaan di antara pemilikan harta antara bukan Islam dan Islam? Ini mungkin boleh kita kaitkan dengan di negara barat, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Faz Ismail atas soalan. Silakan Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin kita boleh bagi kepada dua konsep lah. Yang pertama, konsep nak memiliki harta itu sendiri daripada sudut ataupun kontrak mungkin berlaku jual beli, yang mana mungkin Islam dan bukan Islam. Yang mana Muslim dengan bukan non-Muslim kan. Jadi daripada sudut konsep ni tak ada masalah selagi benda yang dijual beli itu adalah halal. Seperti mana yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata beliau, ishtaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman min al-yahud wa rahna dir'a atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, menyatakan Nabi SAW pernah membeli makanan daripada orang Yahudi, dan disebabkan itu Nabi menggadaikan baju besi Nabi SAW sebagai cagaran untuk mendapatkan makanan. Dalam riwayat disebutkan, riwayat lain disebutkan Nabi beli berapa gantang. Banyaklah, dan kemudian ada juga beberapa riwayat menyebutkan Nabi SAW nak bagi itu bukan untuk Nabi, tapi untuk orang yang datang minta. Kan, yang susah, yang payah tu Nabi akan bagi pada dia. Okey, jadi sebenarnya tak ada masalah untuk berjual beli dengan orang-orang yang bukan Islam. Okey, sekarang ni yang kedua, konsepnya adalah kalau dikatakan sebagai pewarisan. Maksudnya kalau yang ni meninggal, katalah seorang ni Muslim, kan, dia revert lah, maksudnya memeluk Islam, dan kemudian mungkin ahli keluarga dia tak memeluk Islam. Maka pada waktu itu sukar untuk kita nak kata sebenarnya boleh tak mewarisi. Kalau ikut dalam Islam, majoriti semua mazhab termasuk mazhab Syafi'i berdalilkan hadis riwayat daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithu al-muslimu kafira wal kafiru al-muslima, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim tak akan dapat mewarisi harta daripada orang kafir, dan orang kafir tak akan dapat memperolehi harta daripada orang muslim. Jadi daripada hadis ni menunjukkan sebenarnya kalau meninggal dunia tu terputus dah. Di barat ke di Malaysia ke, sebab memang ada fatwa pun di Malaysia yang menyatakan tentang isu ni, maksud memang tak akan dapat harta pusaka. Tapi
kalau dia pandai, dia bijak, sebenarnya dengan hibah, dengan hadiah, boleh untuk memberikan kepada mak ayah dia non-Muslim, ataupun dia juga boleh hibahkan kepada meninggal dunia, tapi dia hibahkan kepada anak dia yang mungkin dah masuk Islam. Boleh juga. Jadi kita kata konsep ini sangat luas, dan bila kita bezakan di antara harta ni, sebab harta ni lebih umum daripada ibadah dan sebagainya. Jadi konsep itu kita kata ada konsep yang bentuk pemilikan melalui jual beli, pelaburan ataupun apa, boleh dengan syarat benda tu halal. Dan yang kedua, pemindahan harta daripada sudut pemilikan harta pusaka dan sebagainya tadi. Wallahu alam. Baik, jadi kalau kita nak berjual beli dengan orang yang bukan Islam, no problem, tak ada masalah. Dan jikalau kita ada adik-beradik yang bukan Islam, ada cara untuk kita berikan harta kepada mereka. Baiklah, soalan seterusnya daripada Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah batas-batas tertentu tentang hak pemilikan ke atas sesuatu jenis barangan dan harta dalam sebuah pemilikan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik Ustaz, setiap perkara ada batas-batasnya. Apakah batas-batas dalam pemilikan harta? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu persoalan yang sangat baik supaya kita dapat tahu kita punya pemilikan ni tahap mana yang kita boleh gunakan, yang boleh kita manfaatkan. Okey, di dalam Islam ini, sebab tu bila kita nak bayar zakat, bila kita nak bagikan harta tu kepada orang lain dan sebagainya, dia ada dua istilah yang biasa digunakan. Yang pertama dipanggil sebagai milkul tam, milik sempurna. Milik sempurna. Yang kedua dipanggil milkun naqis, pemilikan dia bukan sempurna, dia macam separuh-separuh lah. Pemilikan yang kita panggil separuh, pemilikan sempurna. Baik, apakah pemilikan sempurna, apakah kepemilikan separuh? Tapi dia tetap harta kita punya. Yes, kita punya. Maksudnya Da'i Hakim tak boleh ambil saya punya harta tu walaupun tak sempurna. Okey, contohnya macam ni. Kalau pemilikan sempurna tu kebiasaannya ialah, katalah contohnya telefon, kan? Telefon ni kita bayar, memang bayarlah, kita belilah. Betul. Kan? Tak ada bayar bulanan ke apa semua, memang beli. Jadi yang tu pemilikan sempurna. Sebab apa? Tak ada bayar, dia tak terikat dengan masa. Maksudnya masa berapa? Ni sebulan je boleh guna, lepas tu tak boleh guna dah, kan? Ataupun terikat dengan waktu, ataupun terikat dengan manfaat-manfaat tertentu saja. Yang lain tak boleh guna. Contohnya apa? Nak buka WhatsApp semua boleh, nak telefon tak boleh. Tak boleh tu. Tak jadi lah. Tapi pemilikan tak? Pemilikan. Betul. Okey, jadi yang tu kita kata secara umumnya, kalau semua tu tak terikat dengan masa, dengan keadaan, kemudian dah habis bayar apa semua, yang tu dipanggil milik sempurna. Sebab tu kenapa zakat, KWSP apa semua kena keluarkan zakat tu, sebab kita dah keluar tu umur pencen, keluarkan duit, milik sempurna kita dah. Sebab tu kita keluarkan zakat pada waktu itu. Okey, itulah konsepnya. Yang kedua, milkun naqis, milik yang separuh-separuh ni. Okey, contohnya apa? Rumah kita bayar bulan-bulan. Betul. Dah habis bayar? Belum. Ada masa lagi. Ada masa 20 tahun lagi nak kena bayar, contohnya, kan. Kemudian apa? Ada perlindungan, ada itu dan sebagainya. Okey, jadi yang tu walaupun pemilikan tidak sempurna, tapi dia harta kita tak? Harta kita. Sebab nanti kalau kita meninggal dunia, kalau ada coverage takaful lah, maksudnya ada takaful punya perlindungan, maka takaful akan bayar, dia akan jadi milik ahli waris lah. Dia tak pergi berpindah kepada bank apa dan sebagainya. Jadi itu dia punya konsep. Walaupun dia adalah milik separuh-separuh, tapi tetap dia adalah pemilikan harta. Contoh tadi kita sebut sewa rumah, walaupun itu bukan rumah kita punya, tapi orang lain tak boleh masuk. Betul. Dan penyewa apa yang memberikan sewa tak boleh suka-suka hati, besok kau keluarlah ada penyewa baru nak masuk. Tak boleh. Minggu depan dia buat macam tu juga. Kan? Masuk minggu ketiga pun sama juga. Tak boleh. Sebab dia kata tukar-tukar semua, dia ada dia punya apa kita kata perjanjian. Betul. Dan sebagainya. Jadi ada dia punya konsep dia. Jadi walaupun pemilikan itu sempurna ataupun tak sempurna, contohnya berkait dengan hutang apa semua tadi, maka tetap dia adalah pemilikan yang harus umat Islam jaga, tak boleh untuk dicerobohi, tak boleh untuk diambil, dan dia sebahagian daripada maqasid syariah, tujuan syariah. Wallahu alam. Baiklah, banyak lagi yang ingin kita bicarakan, tetapi kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini. Pastinya tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Mustafa Muhammad Suki, membicarakan tentang fiqh pemilikan harta. Baiklah, kita ingin meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita Ain Fadilah Nur Ain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam.
Harta yang kita miliki sebenarnya bukanlah hak kita. Ianya milik mutlak Allah. Soalan saya, harta adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada pemilik harta? Mohon ustaz jelaskan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ain atas soalan. Silakan ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Ain, soalan yang sangat baik tentang ujian. Sebenarnya harta ni memang ujian pun. Betul. Kan? Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-46, Allah menyatakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Iaitulah harta dan anak-anak ni di perhiasan dunia. Dan kemudian Allah sebut dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-14 pun sama, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat ila akhir ayat. Allah menyatakan dan manusia ni dihiasi dengan benda-benda syahwat yang dia suka. Apa dia? Minal bani wal qanatin muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Daripada apa? Anak-anak pinak, harta benda, mengumpulkan harta. Daripada apa? Kuda-kuda yang ditunggang. Betul. Sekarang ni kereta lah. Betul. Kan? Kemudian juga apa? Emas dan perak kan? Macam tu. Banyak kan? Jadi semua tu kita kata adalah ujian yang Allah bagi kepada kita dalam bentuk harta. Dan kemudian manusia ni, sebab tu Allah sebut dalam Quran juga menyatakan bahawa manusia ni dia sangat cinta pada harta. Wa innahu li hubbi khairi lasyadid. Sesungguhnya dia sangat betul-betul suka dan cintakan kepada harta. Jadi bentuk-bentuk ujian yang Allah bagi berkait dengan harta ni memang dia adalah satu benda yang ada orang Allah uji tak ada harta. Itu ujian juga. Yang mana tak ada harta kan. Ada yang Allah uji lebih harta dia. Dan dalam bentuk-bentuk ujian ni kita kata yang pertama sekali adalah sumber kita mendapatkan harta. Itu memang Allah uji kita. Sebab kadang-kadang ada orang terpengaruh di luar sana, dia tak tengok pada dia punya halal haram, dia tengok ni berapa profit untung ni. Tengok 25%. Yang ni 4%. Baik masuk 25%. Dia tak tanya dulu halal ke tak? Dia tanya. Tak. Kan nanti bila mana dah terkena apa semua, ustaz halal ke tak? Saya dah untung banyak dah ni kan. Jadi kita kata ini antara satu perkara yang kita kena awal-awal lagi tu dah tahu dah. Sebab tu dalam hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, kata Nabi fa ajmilu fit talab, iaitulah cantikkan, halalkan perolehan kamu dalam sumber rezeki. Kan. Jadi ini dia punya konsep yang pertama. Yang kedua, bila harta dah banyak, tengok orang susah, tengok itu ini dan sebagainya, dia jadi satu orang yang mana kedekut, bakhil. Kemudian ada juga yang dalam bentuk boros. Kan, sebab tu kalau kita tengok hatta dalam isu apa kita kata walimah, kita buat walimah. Walimah ni apa dia? Walimah ni kedui kahwin lah. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah? Hadis sahih, kata Nabi SAW, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan orang yang buat kenduri kenara, terutama majlis kahwin. Kenapa? Kata Nabi SAW, wa yad'u al-aghniya wa yutraku al-fuqara. Mereka ajak orang-orang kaya di kalangan mereka, mereka tinggal dan sisihkan orang-orang fakir miskin di kalangan mereka. Ialah CEO, mestilah grup CEO. Betul tak? Manager, tansiri, datuk-datuk, yang lain tepi-tepi. Tak. Kata Nabi, seburuk-buruk makanan. Jadi kita nampak dekat situ dia punya konsep itu, maksudnya di situlah ada dia punya garis panduan. Jadi dua ni memang biasanya akan gagal lah. Tapi kata cari yang halal dan juga bagaimana kita menguruskan harta. Itulah konsep yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis riwayat daripada Abu Barzah dalam riwayat Imam Tirmizi yang kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Aduh, terasalah pula bila ustaz kata kita buat open house, ajak orang yang have. Aduh, terasalah pula kan. Jadi lepas ni kita ubah, kita ajak juga orang yang kurang berkemampuan. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Kak Yat sini, Nurhayati Ismail dari Rawang. Apa khabar Dai? Alhamdulillah. Kak Yat, apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah dengar suara Kak Yat ceria kan. Bagus. Okay, silakan Kak Yat. Cakap dengan Ustaz. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat ada dua persoalan. Persoalan pertama, Kak Yat nak Ustaz jelaskan apakah ini maksudkan tentang hitam putih yang sebenarnya. Sebab kita bila cerita soal harta atau benda-benda yang berkaitan dengannya, kita selalu cakap mesti ada hitam putih. Jadi Kak Yat nak tahu hitam putih dari sudut undang-undang atau kita boleh tulis hanya di kertas biasa. Dan lagi satu soalan, adakah seorang anak walaupun di hadapan adik-beradik boleh menolak harta yang akan diberi oleh ibu bapa dia? Sebab kita takut akan berlaku tuntutan di kemudian hari. Jadi Kak Yat nak tahu itu saja soalan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat yang ceria pada pagi ini bertanyakan tentang dua soalan. Yang pertama, adakah perlu hitam putih Ustaz? Dan bagaimana hitam putih yang sebenarnya, yang seeloknya? Silakan Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu soalan yang sangat baik. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga disebut oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, al-muslimuna ala syurutihim wa ma wafaqal haq. Iaitulah orang-orang Islam ini dipegang pada syarat
surat perjanjian dia apa yang mana ada di situ kebenaran, iaitulah mengikut daripada panduan daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau hari ini documentation hitam putih, black and white apa semua ni memang satu perkara yang mana dia sangat-sangat diperlukan. Sebab tu kadang-kadang pewarisan harta pusaka sebut dengan mulut, wasiat sebut dengan mulut, hutang piutang sebut dengan aku tak ada hutang dengan kau. Itu padahal sebenarnya baru minggu lepas pinjam kan. Dia kata aku datang nak tuntut hutang. Dia pula yang berhutang tuntut hutang pada orang yang dia meminjam. Jadi kita kata konsep itu tak ada hitam putih yang jadi masalah. Sebab kadang-kadang kita bukanlah nak berkira sangat. Adik-beradik apa semua kan. Kemudian juga mungkin kawan-kawan. Tapi sebenarnya benda tu sangat perlu. Buktinya kalau kita tengok daripada sudut undang-undang, contohnya Undang-Undang Tanah Negara 1965, bagi sesiapa yang mana dia tak tukar nama, tak ada black and white lah maksudnya. Katalah Dai, saya beli tanah pada Dai buat kebun ke apa ke. Bila saya beli tu saya kata saya bayar dululah. Mungkin tengoklah ada masa nanti baru kita pergi tukar nama ke apa semua. Baru buat proses. Tiba-tiba Dai meninggal. Contoh, ataupun saya meninggal. Buat yang kan. Contohnya kan salah satu kan meninggal. Terutama orang yang membeli lah. Maka tadi tak tukar nama apa semua tadi, maka di sisi Undang-Undang Tanah Negara dia kena freeze. Dia tak dikira sebagai orang yang dapat memiliki tadi walaupun dia dah bayar. Sebab hitam putih tak ada. Rugilah. Itu daripada sudut undang-undang lah, daripada sudut kita kata peruntukan yang ada. Cuma kalau daripada sudut fiqh memanglah kita kata asalnya memang milik dia. Tapi daripada sudut black and white ni kita kata memang kena ada dokumen. Kalau perlu kepada peguam beli rumah pun memang adalah SMP punya peguam pun semua tu kan, dia punya perjanjian kalau mana melibatkan, sebab tu hutang pun kan ada saksi kan, jadi saksi itu secara bertulis. Sebab tu Allah kata apa dalam surah Al-Baqarah ayat 282, faktubu ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, wahai orang beriman kamu nak berhutang, tak kiralah beli ansuran ke apa ke, maka hendaklah kamu tulis, kerana itu dokumen perjanjian. Jadi kita kata black and white sangat penting. Hatta kita nak serahkan harta ni dia boleh jadi dua, satu bentuk wasiat semata-mata, kita wasiatkan itu, tangkap gambar letak dalam grup family contohnya. Jadi wasiat ni memang semua dah jelas dah, semua dah tahu ni saya nak wasiatkan kepada anak yatim ke apa semua. Jadi dah tahu dah, adik-beradik dah tahu. Kalau nak buat hibah pun sama, juga tangkap gambar tu letak. Tapi sebenarnya kadang-kadang itulah dia boleh dibantah, dia tak suka dan sebagainya, dan dia nak tuntut balik. Sebenarnya dia mungkin tak ada hak. Cuma kita kata yang kedua lebih baik dia ada perundangan. Jadi kalau bab harta pusaka pergilah mana-mana tempat. Kalau bab berkait dengan hibah dan sebagainya, ada tempat-tempat yang menyediakan perkhidmatan seperti itu. Jadi sangat penting daripada sudut hukum dan juga daripada sudut undang-undang, dia menjadi keabsahan dan menjadi satu perkara yang mesti kita kena letak benda tu sebagai tunjang yang utama. Nak beli, boleh nak beli kereta macam tu, pergi kat bank apa semua, bank kata nantilah kita bincang, pakai dulu bayar, tak ada, semua kena dokumen. Jadi itu benda yang sangat penting. Wallahualam. Jadi ingat, perlu kepada hitam putih. Tapi adik-beradik je pun kena ingat, adik-beradik pun tetap manusia, kadang-kadang berbolak-balik hatinya. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Ismail? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Silakan soalannya. Okey, soalan saya begini, Ustaz. Apakah ada hak tertentu yang ditetapkan dalam hukum syarak bagi seseorang isteri menuntut haknya pemilik harta selepas ia diperceraikan? Itu soalan saya. Okey, macam biasa saya nak belanja satu pantun lah dekat Dai. Pergi masjid, naik kereta jenama Proton Saga. Bukan mudah pengurusan harta. Salah urus takut ke neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tuan Ismail Mat Isa dari Sungai Buloh bertanyakan soalan tentang adakah hak ke atas isteri untuk menuntut harta, Ustaz. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail, pengguna Tegar kepada produk-produk Malaysia. Betul. Okey, kereta Proton Saga. Baik, jadi alhamdulillah satu soalan sangat baik dan pantun yang sangat baik, memberi kesan kepada kita. Okey, bila sebut tentang pemilikan harta isteri selepas bercerai ni, Allah sebut dalam surah Tahrim pada ayat yang ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum, kan, sakantun. Jadi Allah menyatakan bahawa tinggalkan mereka, sediakan tempat tinggal mereka di mana kamu tinggal, kan, di mana kamu sakantum, maksudnya di tempat kamu tinggal. Okey, daripada ayat tu cerita panjang sebenarnya. Cerita harta dan sebagainya. Jadi saya ringkaskan, mengikut undang-undang di Malaysia, terutama daripada sudut Majlis Agama, perundangan hukum syarak dan sebagainya, undang-undang keluarga Islam dan sebagainya, 2005, 2002 di Selangor dan boleh kata seluruh negara lah, ada beberapa perkara yang boleh dituntut oleh isteri. Kan, yang pertama sekali dipanggil sebagai hak
istilahnya dipanggil nafkah dalam tempoh iddah. 3 bulan apa semua tu masih nafkah masih berjalan lah. Itu nafkah iddah. Yang kedua dipanggil sebagai hak hadanah. Hadanah ni menuntut anak lah. Tuntutan kepada anak. Dan yang ketiga dia punya hak harta sepencarian. Okey, harta sepencarian ni di Selangor 2005, kalau Majlis Ulama Islam Kelantan 2002 dan mereka dah ada fatwa dan sebagainya, dan itu praktik di Malaysia lah, boleh menuntut harta sepencarian. Cuma akhirnya mahkamah akan tentukan lah, kalau dapat RM2, RM2 lah. Kalau dapat RM1,000. Jadi kebijaksanaan hakim mahkamah syariah. Okey, kemudian juga yang ketiga, yang keempat adalah hak dipanggil sebagai tempat tinggal. Jadi dalam ayat tadi sebut hak tempat tinggal. Maksudnya dalam tempoh iddah tu dia punya yang boleh dituntut hak tempat tinggal. Kemudian yang kelima adalah hak kepada nafkah anak-anak. Nafkah kepada anak-anak. Okey, yang keenam apa dia? Hak nafkah-nafkah yang tertangguh. Katalah contoh sebulan tak makan. Tak makan situ maksudnya suami tak belikan apa semualah. Dia boleh tuntut. List kan bawang berapa, minyak berapa kan. List kan tuntutan-tuntutan yang ada tu. Dia ingat perempuan. Dia ingat atau tak ada masalah kan. Mungkin tambah lagi list tu. Jadi kita nak kata tuntutan itu 6 perkara ni dia adalah menjadi tuntutan kepada mereka yang mana selepas berlakunya penceraian. Maksudnya ada hak. Dan juga yang ketujuh ada lagi hak mutaah. Sagu hati lah. Jadi mutaah ni juga antara benda yang Islam benarkan, hak untuk sagu hati dalam bab isu-isu tertentu, dan itu belum bincang lagi bab fasakh apa semua tu adalah perkara-perkara yang berkaitan, tapi kita nak kata itu secara umum sebenarnya ada Islam membenarkan, dan ada fuqaha perbincangan undang-undang kita, undang-undang mahkamah syariah yang mengharuskan 6-7 item tadi boleh dituntut. Wallahualam. Baik, jadi kepada semua wanita jangan risau, ada hak ke atas anda dan anda boleh tuntut. Baiklah, kita nak bertahmid seketika, kembali bergabung selepas ini. Pastinya tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan saya, Dai Hakim, juga bintang ilmuwan kita Ustaz Mustafa Muhammad Suki dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membicarakan tentang fiqh pemilikan harta. Tadi sebelum kita berhenti berehat, ada satu soalan yang belum dijawab oleh panel kita berkaitan adakah boleh anak-anak menolak dalam pemilikan harta? Soalan yang diajukan oleh rakyat kita. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita tengok daripada sudut faraid harta pusaka ni, macam nak pergi banyak kepada faraid harta pusaka kan? Tapi tak apalah kan. Jadi kalau kita tengok daripada sudut asasnya, Allah dah sebutkan dalam surah Nisa ayat 11, 12 dan juga 13 itu penutup, 14 itu penutup kepada ancaman mereka yang tak mengagihkan harta pusaka secara mana yang dikehendaki oleh syarak. Kan? Jadi maksudnya harta pusaka ni pewarisan dan dia adalah mendapat kepemilikan yang akan bertukar tangan. Jadi secara umumnya kita boleh nampak bahawa dia adalah perkara yang kita kena ikutlah. Maksudnya setiap pembahagian itu dia ada dipanggil ashabul furud. Maksudnya tunjang waris yang utama, ibu, ayah, anak lelaki, anak perempuan. Itu tunjang paling utamalah, dan juga mak ayah si mati kalau ada lagi. Kemudian ada tunjang yang kedua, yang ni dipanggil sebagai asabah, dan kemudian bawah tu dipanggil zawil arham. Jadi ini yang baki-baki ni. Mak saudara, adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan, seibu, sebapa dan sebagainya. Jadi ada dia punya konsep-konsep dia. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada sudut ni, katalah satu orang ni, dia syarat dia mesti diagihkan dulu secara pusaka. Maksudnya katalah adik-beradik 5 orang. Jadi seorang ni yang tolak ni sulung lah. Dia kata tak nak lah, bagi tak apalah siapa-siapa yang nak dan sebagainya. Jadi secara umumnya mesti tahu berapa jumlah harta tu. Kan? Dan biasanya penyerahan harta pusaka ni dia selepas mana meninggal dunia. Sebab tu dibagikan pemilikan pentukar tangan tu. Jadi selepas meninggal dunia tu dah tahu dah berapa, rupanya 8,000 ke dapat. Tak jadilah. Contoh kan. Jadi kena tahu ni pembahagian berapa. Kalau contohnya berapa 1/2, 1/4, kalau anak lelaki kan 2 bahagian, anak perempuan berapa. Semua tu kena jelas, dan kemudian baru kata tak apalah saya bagilah, tak apa 8-10 ribu ke, kira bagi kat adik lah. Kongsilah siapa-siapa kan contohnya. Yang tu dipanggil sebagai hak
berlaku tanazul. Dalam istilah muamalat dipanggil tanazul. Maksudnya menggugurkan hak yang sepatut dia dapat. Kan, menggugurkan hak yang sepatutnya dapat. Dalam istilah faraid pun ada istilah tertentu yang digunakan. Okey, jadi dalam konsep itu ada hadis riwayat daripada Daruqutni, walaupun hadis ni dhaif, lemah, tapi dia diguna pakai oleh para ulama, iaitu Nabi SAW menyatakan tentang la yuwarith, kan, maksudnya orang-orang yang tidak mewarisi ni apa dia, iaitulah keadaan orang yang mana menggugurkan hak tu dan kemudian ayyasha. Yasha ni maksudnya melainkan kalau dia hendak, maksudnya asalnya dia dapat, tapi sebab dia gugurkan dia punya hak dia bagi pada orang lain, maka yang tu secara umumnya tidak menjadi masalah, tapi dia kena tahu dulu pembahagian secara faraid, berapa dia dapat, barulah dia nak gugurkan. Sebab nanti timbul masalah kemudian hari. Betul. Menyesal aku. Kalau aku tahu punya dapat 18,000, aku tak ni contohnya kan. Aku tahu menyesal, tak boleh nak tarik balik. As-saqitul la ya'ud, benda yang dah digugurkan, tanggungan ataupun hak tu dia tak boleh kembali semula. Itu kaedah fiqh menyebutkan. Jadi itu dia punya konsep dia, wallah. Jadi boleh tolak tapi kena tahu dulu. Kalau RM8 orang tolak, RM8,000 jarang orang tolak, Ustaz. Baik, soalan seterusnya berkaitan tentang harta intelek. Menarik soalan ini dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya berkenaan pemilikan harta intelek. Harta intelek pengongsian sepasang suami isteri, sekiranya berlaku perceraian, kemungkinan berlaku salah satu pihak menuntut bahawa dia lebih banyak menyumbang ke arahnya. Bagaimanakah cara Islam menyelesaikan isu ini? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Isu harta intelek ni juga sebenarnya satu benda yang, sebab tu kalau kita buat agreement, perjanjian dengan pekerja dan sebagainya, sebab menjaga hak-hak syarikat, privasi syarikat itu benda yang sangat penting. Idea-idea syarikat, kan? Kemudian syarikat punya visi dan sebagainya, dia tak boleh di copyright, kan? Maksudnya dia tak boleh untuk kita nak gunakan sewenang-wenangnya dekat luar. Jadi bila sebut tentang suami isteri dan sebagainya ni, pertama sekali isu harta sepencarian itu sendiri. Itu memang ada daripada sudut undang-undang. Kalau di Selangor 2005, kalau di Kelantan 2002, dan memang ada enactment khusus berkaitan dengan tuntutan harta sepencarian. Berdasarkan dalil yang umum yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahawa lirrijal nasibun mimaktasabu walinisa'i nasibun mimaktasabun. Iaitulah bagi lelaki ada hak-hak tertentu dan bagi wanita itu ada bahagian-bahagiannya yang tertentu. Jadi dalil umum itu menjadikan hujah bahawa di Malaysia lah secara umumnya ada tuntutan harta sepencarian. Okey, sekarang isunya ialah harta intelek. Jadi harta intelek ni apa dia? Secara umumnya kita kata Syekh Dr. Uthman Shibr, kata Syekh Dr. Fathi Duraini, dua-dua ni ulama yang sangat hebat dalam bab muamalat. Mereka menyatakan harta intelek ni ialah harta yang mana dia berasal daripada benda hukuk maknawiyah. Hukuk maknawiyah maksud hak-hak yang kita tak nampak, tapi dia sebenarnya adalah hak. Contohnya apa? Idea pemikiran, hak cipta penulisan buku. Katalah contohnya suami isteri buat buku sekali, kan? Pengurusan harta dan keuangan. Kan? Buat buku sekali, lepas tu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bercerai contohnya, ataupun meninggal dan sebagainya. Jadi adakah hak itu harta intelek? Ya, harta intelek. Harta yang boleh dituntut. Maksudnya nanti royalty dia, dia punya apa sekian, contohnya mungkin suami isteri ni seorang ni suka berlakon ke, contohnya kan. Jadi ada royalty, ada apa-apalah, mungkin hak-hak hiburan apa-apa tertentu, maka di sana dia dikira sebagai harta intelek. Cuma kena tengoklah garis panduan sudut syarak tu halal haramnya. Cuma kita nak kata kalau di situ ada pemikiran. Contoh lagi saya boleh buat satu syarikat. Buat satu syarikat ni, isteri tak adalah menyumbang kita kata sekian-sekian amount duit tertentu, tapi sumbangan idea. Dia punya idea tu suami ikut berjaya. Maka boleh tak tuntut di mahkamah ataupun sekarang? Baik, dalam harta sepencarian ada jenis dua tuntutan. Pertama, tuntutan secara langsung. Yang kedua, tuntutan tak langsung. Macam mana pula tu? Okey, secara langsung ni memang terbukti isteri memang menyumbang dalam harta intelek tu. Kan contohnya idea kreatif apa benda semua ni, kan penulisan apa semua memang sumbangan idea, dan idea itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk diterjemahkan buku, royalty apa semua, dan memang jelas. Kan, jadi yang tu dipanggil sebagai tuntutan harta secara langsung. Ataupun contoh bayaran bulanan rumah kongsi suami isteri. Itu jelaslah memang ada sumbangan langsung daripada isteri, kan. Okey, yang tu dipanggil sebagai tuntutan secara langsung. Ada tuntutan yang secara tak langsung. Contohnya apa? Memang isteri tak terlibat dengan syarikat dengan apa semua ni, tapi isteri membagikan pandangan.
Contoh, isteri menyiapkan sereka baju suami semua, siap makan pagi. Sebab nanti lapar suami. Betul. Kan tak makan pagi apa semua, masalah pula kat pejabat. Kan? Jadi kenapa lapar semua? Jadi isu lain pula. Jadi bantuan seperti itu. Bantuan apa? Contohnya suami balik tu dia rasa down ke apa semua. Nasihatkan suami, bagi tips berguna untuk suami. Okey, itu dipanggil tuntutan tak langsung. Boleh tak ada itu dikemukakan di mahkamah? Jawapannya boleh. Jadi di depan hakim nanti mahkamah syariah, dia kemukakanlah yang secara langsung ni bulanan saya bayar, yang secara tak langsung ni idea-idea yang saya telah sumbangkan sekian-sekian. Suami kata tak ada pun idea, itu bergaduhlah dekat mahkamah kan. Tapi ceritanya benda tu boleh dikemukakan di mahkamah. Okey, kemudian siapa yang akan menentukan berapa persen yang dapat semua ni? Kebijaksanaan hakim. Ada kes kalau tengok zaman almarhum Tun Saleh Abbas, di mahkamah syariah, dan sebelum-sebelum tu banyak kes-kes melibatkan isu-isu tuntutan harta sepercarian. Ada yang dapat separuh bahagian. Tengok kepada dia punya sumbangan tu, boleh dibuktikan tak sumbangan-sumbangan tertentu. Ada yang tak dapat apa. Ada juga kan bayar kos mahkamah apa semua kan peguam, tapi tak dapat apa. Jadi semua tu hakim dengan kebijaksanaan, nama pun hakim lah. Jadi kebijaksanaan hakim kan. Jadi dengan suatu kebijaksanaan itulah menentukan apa perolehan yang didapat oleh suami ataupun isteri. Itu dia punya konsep. Terutama isteri lah yang buat tuntutan harta sepencarian. Jadi harta intelek boleh dituntut, buktikan sebenarnya apa yang dia telah sumbang kan, dan insya-Allah hakim akan buat keputusan yang paling terbaik. Silakan keputusannya Tuan Hakim. Jadi saya mengatakan boleh dituntut. Baik, jadi soalan seterusnya yang menarik untuk kita kongsikan dari Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta kru Tanya Ustaz TV3 TV9. Waalaikumsalam. Bagaimanakah pemilikan harta terjadi jika waris tidak dapat dikesan ataupun yang telah meninggal dunia? Yang kedua, apakah jika ia hanya mempunyai anak-anak OKU boleh menjadi pemilik harta yang ditinggalkan? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Bila sebut tentang harta Ustaz, banyak pula love dibagi kat kita Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Ruby. Dua persoalan yang saya rasa cukup penting juga untuk kita renungkan dan kita ambil manfaat. Yang pertama sekali adalah daripada sudut dia punya harta ni, kan, maksudnya untuk mengesan ahli waris ni dan sebagainya. Sebab tu dalam pewarisan harta pusaka, siapa saja yang terlibat, yang masih sama ada dia ni kita kata waris yang utama ataupun yang berbaki tu, maka semua tu mesti diselitkan, mesti ada. Ada di sini maksudnya katalah contohnya dia ni ni biasa berlaku minta maaf sebutlah, biasanya suami yang berpoligami ni kan, isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat, empat je lah yang boleh. Jadi sekali harung tiba-tiba meninggal suami. Kan, yang isteri pertama tu dah 8 tahun kahwin, isteri kedua tu 4 tahun, yang ni seterusnya. Yang paling last sekali latest tu baru 3 bulan berkahwin contoh. Okey, isteri pertama buat tuntutan. Bila buat tuntutan itu dia menafikan semua hak suami isteri ketiga, keempat, kelima pula. Kedua, tiga, empat. Contoh, dia nafikan semua. Dia kata tak ada. Suami ni sekian-sekian, dia memang saya je dan ni anak-anak saya. Itu adalah satu dosa besar, menafikan hak yang sepatutnya ahli waris akan dapat. Contoh lain, dia bergaduh dengan adik dia. Bergaduh dengan adik-beradik dia ni, kemudian ayah meninggal dan mungkin dia kata adik ni derhaka pada mak ayah dia, contohlah kan. Jadi pada waktu itu dia pun nafikan hak adik dia. Tak ada, dia kata tak ada. Saya lelaki tunggal. Lepas tu ada adik-beradik perempuan 3 orang. Yang lelaki seorang lagi dia nafikan. Itu adalah satu benda yang sangat berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 14, cerita orang yang mana wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududallah. Siapa yang maksiat pada Allah dan Rasul, maksiat tu bukan pergi buat dosa apa, maksiat tu tak bagi harta pusaka secara adil, dia langgar batasan Allah, maka kekal dalam neraka Allah. Jadi ini satu perkara yang kita perlu ingatkan daripada sudut ni. Kemudian cari yang tadi nafi kan, yang ni cari mencari tak jumpa, maka serahkan kepada Alis. Alis ni adalah dia ada dia punya istilahnya di Jabatan Pendaftaran Negara, iaitu agensi link up untuk servis lah, nak cari waris tu. Jadi mereka lah kena cari. Jadi nak tak nak kena kesan, kena cari waris tu, dan di samping tu cari jugalah di kalangan adik-beradik, mana-mana mungkin adik-beradik yang terpisah dan sebagainya, untuk menemui ahli waris. Maka wajib. Kerana apa? Kerana mereka mendapat hak yang sepatutnya. Wallahualam. Soalan kedua kita kena ni lah. Baik Ustaz, soalan yang kedua kita tunda untuk di TV9 kerana Tanya Ustaz di TV3 akan berhayat di sini. Teruskan bersama dengan kami untuk saran tambahan di TV9 selepas ni. Jumpa selepas ni. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan kami, saya Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Masih lagi membicarakan tentang fik pemilikan harta. Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, ada soalan yang kita tunda dari sahabat kita iaitu Ruby Abu Bakar Ruby berkaitan, adakah anak-anak OKU boleh dalam pemilikan harta? Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Puan Ruby. Sebenarnya persoalan ini dia berkait dengan orang yang nak mengurus. Kan, jadi bila orang nak mengurus ni kadang-kadang dia kata, alah OKU tak payahlah bagi harta kan, cukup-cukup makan je okeylah kan, dan seterusnya. Jadi ataupun ada yang paling teruk, hantar ke rumah anak-anak yatim dan sebagainya. Jadi kita nak kata secara umumnya dalam fiqh dia ada kaedah. Kan? Sebab tu dipanggil, kaedahnya ada dipanggil ahliyatul ada dengan ahliyatul wujud. Kan? Apa dia itu ada dengan wujud? Okey, kalau ahliyatul wujud, dia ialah bila mana seorang tu dia lahir-lahir je, dia terus ada benda syarak declare ataupun membenarkan untuk dia miliki. Lahir-lahir je. Kan, maksud lahir je dia tu akan dapat. Contohnya apa? Contohnya ialah bayar zakat fitrah. Lahir je kena bayar zakat fitrah dah. Dia tak tunggu balik, tak tunggu berakal. Kan? Contoh lagi apa? Pemilikan harta pusaka. Walaupun kita kata dalam keadaan dia baru lagi anak kecil atau OKU sekalipun, maka waktu tu dia wujud je terus dia dapat pemilikan itu. Itu satu. Yang kedua, ahliyatul ada. Ahliyatul ada ni maksudnya ialah dia kena balik berakal dan sebagainya baru dia boleh buat. Contoh apa? Solat, puasa, zakat, haji. Kan, dan seterusnya. Maka untuk sahkan dia punya amal ibadah tu, dia kena melalui proses balik tadilah, balik berakal dan seterusnya. Jadi dalam fiqh dua-dua ni diiktiraf. Maksudnya dia lahir-lahir pun ada benda yang syarak membenarkan dia untuk dimiliki, dan balik berakal pun ada perkara yang perlu dia lakukan. Okey, jadi kita kata di sini, kalau bila mana berlakunya OKU ke, ataupun kita kata apa-apalah, autism ke, sindrom Down ke, apa-apalah yang berkait dengan isu fizikal, cacat dan sebagainya, dia tetap mewarisi harta yang sepatutnya, tak boleh dinafikan haknya. Kalau dinafikan, termasuk daripada surah An-Nisa ayat 14 tadi, silap-silap kita kekal dalam neraka Allah kerana culas ataupun kerana zalim terhadap orang-orang yang memerlukan, terutama orang-orang OKU. Cuma bukanlah kita bagi kat dia, tu orang selalu fikir. Bukan bagi kat dia. Siapa yang menguruskan? Yang menguruskan adalah di kalangan waris yang ada, yang tinggal. Kalau contohnya pak saudara dia ke dan sebagainya, itu maksud dia. Jadi kita kata tetap kita kena bagikan haknya dan jangan dinafikan haknya. Wallahu a'lam. Baik, jangan dinafikan hak kepada anak-anak yang kurang upaya. Baiklah, saya suka dengan soalan dari sahabat kita Al-Shal, bertanyakan berkenaan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Harta adalah salah satu dari 5 maslahat yang diberi perhatian di dalam maqasid syariah. Bagaimana dengan segelintir orang yang mendapatkan pemilikan harta melalui jalan yang salah seperti merampas dan sebagainya? Dan apabila anak-anak yatim yang sudah kematian ibu bapa, ada yang mengambil kesempatan di atas harta-harta peninggalan orang tua anak-anak yatim tersebut. Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Tuan Ashan. Satu persoalan yang kalau kita tengok hari ini biasanya akan berlakulah dalam masyarakat tentang rampasan. Kadang-kadang bukan rampasan, taktik-taktik tertentu yang nampak macam bukan rampasan. Betul. Kan dia pandailah, dia bijaklah. Kan dia ialah dia ada dia punya cara nak dapatkan benda haram tu macam-macam kan. Okey. Jadi dari sudut asalnya bila melalui rampas dan kezaliman ini, hatta kalau kita tengok siapa yang ambil shibran, sebab tu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sebut sesiapa yang mengambil sejengkal daripada tanah secara zalim, Nabi sebut zalim ataupun secara rampasan, di hari akhirat kala Allah akan kalungkan, ataupun dalam riwayat lain sebut Allah akan benangkan ke dalam 7 petala bumi. Hari akhirat nanti. Kan maksudnya nak ceritanya punya dahsyatnya dia punya dosa walaupun sejengkal. Betul. Nak menunjukkan apa? Kerana mengambil secara zalim, mengambil secara paksa ataupun mengambil secara taktik-taktik tertentu, dan akhirnya kononnya jadi hak milik dia. Okey, itu cerita tanah sejengkal. Bagaimana pula cerita ambil duit orang, ambil apa semua, penyamun tarbus kan, dan sebagainya kan. Jadi semua ni dia ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas, dan Allah sebut dalam surah An-Nisa. Kalau kita fokus tu persoalan tu berkait dengan anak yatim, sebenarnya orang yang makan harta-harta anak yatim dalam surah An-Nisa ayat 10, Allah menyatakan tentang kezaliman itu apa dia yang akan menggelegakkan perutnya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kerana makan secara zalim, makan secara rampasan. Kemudian ada setengah pula orang kata, bukan boleh ke kalau seorang tu fakir miskin, dia ambil harta anak yatim dia makan untuk dia menguruskan anak yatim, tapi dalam masa sama dia kongsi.
Dia kongsi. Contoh kalau beli tu sekali dia beli untuk anak yatim dan untuk keperluan dia lah, sebab dia pun nak kena jaga anak yatim tu dan dia tak ada perbelanjaan. Baik, Allah jawab dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6. Allah menyatakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Allah menyatakan siapa yang mana dia kaya, dia mampu, dia jaga anak yatim, maka pada waktu tu satu sen pun dia jangan ambil. Faham? Jangan usik harta anak yatim. Tapi bagi sesiapa yang mana fakir, Allah kata fakir ni bawah pada miskin lah. Jadi betul-betul tak ada duit, dia pun nak urus dia pun tak tentu hala. Kan? Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Kadang-kadang kai malam. Kan? Jadi semua dia kai lah. Jadi nak ceritanya bahawa memang ada waktu memang dia tak boleh nak apa kita kata tak ada duit, tak cukup makan tu, apatah lagi nak jaga anak yatim dia ataupun kita kata anak saudara dia dan sebagainya. Maka waktu tu Allah kata falyakul bil ma'ruf, dia boleh ambil sebahagian itu kerana di atas kefakiran dia. Tapi Imam Qutubi dan mazhab Syafi'i bincang, dia ambil sebagai hutang. Dia kena catat lah. Maksudnya nanti bila dia ada duit lebih, dia kena masukkan dalam akaun anak yatim tu, nanti harta tu akan jadi semula hak kepada harta anak yatim. Itu paling terbaik. Maksudnya bayar semula. Bukan ambil terus habis. Tapi ada juga pandangan ulama begitu. Cuma kita kata yang paling terbaik dalam mazhab Syafi'i disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya dan sebagainya ketika menafsirkan ayat ni, maka kita kata yang paling terbaik dia sebagai hutang. Dan nanti kita mampu, yang fakir miskin nanti dia kena pulangkan balik hak tu. Jadi tengok, ada konteks yang boleh ada orang ambil secara zalim diharamkan, tetapi ada perkara yang mana syarak mengizinkan dengan syarat fakir seperti mana kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Baik, jadi hati-hati kepada orang yang menjaga anak yatim, sebab kita pelik ada orang yang menjaga anak yatim, orang yang menjaga tu makin besar. Anak yang dijaga tu makin kecil pula. Sebab itu jaga-jaga dengan harta anak yatim. Baiklah. Kadang-kadang ada barang yang hilang di masjid contohnya Ustaz ya. Dan AJK pun ambillah barang tersebut. Kemudian bila kita umum siapa yang hilang barang jumpa dengan kita, tak ada orang jumpa Ustaz. Lebih 2 bulan, 3 bulan. Jadi bagaimana dengan barang yang hilang tersebut? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Khalid Al-Juhani, hadis sahih, kata Nabi SAW, a'rif hasanah, kena iklankan setahun. Kan, jadi barang-barang ni dia memanglah nanti dia pemilikan tu jadi siapa punya. Kan, contohnya iklan ni biasanya iklan kat masjid, iklan kat Facebook, iklan lah banyak tempat. Jadi bila iklan tu tak ada orang yang memiliki, katalah contoh jam tu harga dia mungkin bukan taraf pasar malam ni, ni pasar pagi. Jadi yang mahal punya kan, contohnya kan. Jadi mahal tu harga mungkin puluh ribu, belas ribu tu, tahulah. Masuk AJK pun dia pun pakai juga. Jadi dia tahulah harga tu. Okey, katalah belas ribu ke apa semua. Okey, secara konsepnya kalau tak nak ambil apa-apa kita kata tanggungjawab, serahkan kepada majlis agama, dia ada bahagian tuntutan harta yang mana barang temuan ni. Boleh bagi pada mereka, mereka akan iklankan, mereka akan bantu dekat website mereka dan sebagainya. Tapi kalau kita rasa masjid nak ambil tanggungjawab, maka pada waktu itu iklan kan selama berapa tahun dan setahun dan sebagainya, tapi dalam batasan tu disebut setahun lah. Tapi sebutkanlah ciri tu secara ringkas. Tapi jenama apa kan, bawah tu mungkin ada tulis apa ke, itu tak sebutlah. Nanti orang yang akan tuntut tu akan jelaskan apakah ciri-ciri jam ataupun sekian-sekian. Jadi pada waktu tu kita kata ada proses. Iklan tu ada proses. Berapa lama, berapa kerap dan sebagainya, dekat mana. Dan semua proses, semua tuntutan berkaitan dengan iklan tu, katalah contoh dia nak iklan dekat surat khabar, kena bayar 5,000 contoh kan. Half pay. Separuh daripada muka tu, kata contoh. Nanti bila orang tu datang, dia tuntut tu, kita boleh minta claim dengan dia. Sebab nanti aku iklan sampai awak jumpa kan, saya iklan sampai awak jumpa, masjid iklan, tapi masjid dah keluar kos 300 untuk iklan ni, FB ad lagi tu. Kan contohnya kan. Jadi keluar tu semua akan kos, dan kos tu dibayar oleh pemilik jam. Itu kalau dapat. Kalau tak dapat, apa akan jadi? Maka pada waktu tu akhirnya dipegang dalam mazhab Syafi'i, disebut juga oleh Imam Nawawi dan sebagainya, harta itu akan jadi orang tu dipegang sebagai tanggungjawab hutang. Katalah contohnya dia jual ke apa untuk pembangunan masjid. Sebenarnya nanti bila orang tu datang tuntut, masjid tetap kena pulangkan. Melainkan kalau dia reda untuk kata tak apalah, kalau macam tu saya reda lah. Okey, tapi contoh kalau kita sendiri jumpa, bukan masjid, kita sendiri. Jadi kita dah iklan apa setahun dekat Facebook, dekat apa semua, tak ada orang tuntut. Maka pada waktu tu kita pun jual, dapatlah 1,000 contohnya. Lepas 8 tahun setengah. Orang tu datang tuntut kan. Datang tuntut dan kemudian memang betul dia punya, wajib untuk kita pulang. Sebab dalam mazhab Syafi'i dipegang sebagai tanggungjawab hutang. Bila orang tu datang menuntut, walaupun selepas tahun, wajib untuk dipulangkan sama ada benda tu ataupun nilai dia. Wallahu a'lam. Baik, jadi kalau ada barang yang hilang, kita perlu umumkan terlebih dahulu, dan jikalau ada yang menuntut, maka perlu dipulangkan kembali. Baiklah, kita nak bertakbir seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz kita dapat kita amalkan dan sebarkan dalam kehidupan kita. Baiklah, disebut juga tentang pemilikan harta. Ada satu soalan yang menarik untuk saya ajukan kepada guru kita berkaitan bagaimana pemilikan harta yang berlaku jikalau pembubaran sesuatu kelab, contoh kelab koperasi dan sebagainya, Ustaz. Bagaimana? Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Dai Hakim. Ya, kadang-kadang bukan sekat kelab saja. Betul. Syarikat kan, bila syarikat tu dah sekian-sekian ada pembubaran dan sebagainya. Baik, secara umumnya daripada sudut fiqh dan hukumnya, dia kalau dia jelas, maksudnya pembahagian itu kita tahu daripada siapa sumbangan tu, kita tahu dah memang sebulan RM10 contohnya kan, sebulan RM50 dan seterusnya. Jadi secara umumnya hak itu mesti dipulangkan semula kepada orang-orang yang mana menyumbang. Dalam koperasi, dalam kelab, dalam tabung dan sebagainya, dipulangkan semula. Kerana itu hak asalnya. Sebab dia daripada sudut asalnya dia ketelusan pengurusan. Sebab tu saya sangat menyarankan di luar sana NGO ke kelab ke apa, terutama NGO lah yang mana buat macam-macam lah kan, kutipan dana dan sebagainya untuk sumbang apa semua, audit kena ada. Audit tu kena ada, kerana itu membuktikan ketelusan kita. Kita mungkin NGO tu bertawakal kepada Allah kan, memang bertakwa orangnya. Tapi isu audit, black and white, hitam putih kena ada. Betul. Itu konsep dia. Jadi kita kata benda tu sangat penting. Okey. Jadi dari sudut asasnya dipulangkan balik hak-hak apa yang sepatutnya kalau dapat dijelaskan. Kalau tak dapat dijelaskan, maka buat pengumuman umum menyatakan bahawa duit ini kita akan buat begini-begini. Kan duit ini kita akan habiskan untuk majlis makan malam lah. Jadi semualah bawalah keluarga ke apa. Jadi itu dia punya konsep dia. Ataupun ni kita akan bagi kepada anak yatim ataupun bagi kepada pusat-pusat tertentu, maka itu cara kaedahnya. Jadi tak boleh kita kata bubar je, kita ambil lah sikit-sikit seorang kot. Siapa ni? Inilah AJK pengerusi, itu kita ambil. Yang tu tak. Itu tidak ada ketelusan. Itu dibimbangi takut ada kezaliman dan mengambil hak orang secara paksa ataupun secara zalim ataupun taktik yang tidak sepatutnya. Wallahualam. Baik, Ustaz. Disebut juga tentang harta, tadi Ustaz ada katakan yang harta ini fitnah, Ustaz. Jadi bagaimana kita nak mengelakkan harta ini menjadi fitnah kepada kita, seperti yang diajukan oleh sahabat kita di ruangan Facebook, Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin. Soalan saya, bagaimana untuk jadikan harta dunia bukan fitnah kepada kita di akhirat kelak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih kepada Hafiz atas soalan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Hafiz dan Hakim. Jadi kalau kita tengok daripada sudut asalnya, harta ni dia, sebab tu Nabi SAW itu sebenarnya Nabi kaya. Nabi kaya. Betul. Tapi Nabi tak nak menggunakan kekayaan itu. Sebenarnya boleh banyak ruang dan peluang sebenarnya untuk Nabi SAW nampak sebagai seorang kaya, tapi Nabi tak nak. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, sebab tu para sahabat ada yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Urwah Al-Bariqi, Abdullah bin Salam, ramai lagi. Jadi semua ni mereka memang orang yang kaya dan menggunakan sebaiknya untuk kejalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau daripada sudut tadi, jika ditanya bagaimanakah fitnah dan sebagainya, kita kata memang harta ni hari-hari kita cari. Benda memang tak boleh elak. Cari, labur ke apa, nak kembang, kemudian lindung, kemudian juga nak agihkan. Okey, jadi Nabi SAW ajar kita satu doa. Yang mana doa ni kita mungkin biasa amalkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, doa yang sahih daripada Nabi SAW. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Iaitulah, ya Allah, berikanlah kami petunjuk, kemudian juga huda wat tuqa, takwa, kesungguhan, betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kekayaan yang sebenar. Kekayaan sebenar ni maksudnya kumpul harta apa semua, tapi yang hakiki, yang Allah benarkan, dan ada hak-hak tertentu yang dia keluarkan, nafkah, zakat dan sebagainya. Maka itu antara doa yang kita kena minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afaf. Afaf ni dilindungi daripada benda-benda yang haram. Jaga. Dan kemudian juga ialah afaf dan juga doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan ini doa harian kita. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina, kaya yang sebenar. Wallahu alam. Baik Ustaz, bila sebut juga tentang harta pemilikan, kadang-kadang kita sebagai seorang ayah ataupun ibu tiada duit dan kadang-kadang kita pinjam kepada anak kita, Ustaz. Jadi boleh ke meminjam duit dari anak sedangkan anak tu masih lagi kecil dan kita pun tak minta izin daripada dia? Jadi bagaimana, Ustaz? Okey, kalau ikut hadis dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, dinyatakan bahawa anta wa abika ataupun anta wa maluka, engkau dan juga
harta anak ataupun harta kamu itu adalah milik ayah engkau. Kan, milik apa ni, ayah engkau. Ayah engkau di sini maksudnya milik ibu dan ayahnya lah. Jadi engkau tu sendiri milik ayah engkau dan harta engkau pun milik ayah engkau. Tapi jangan silap faham. Hadirin mentang-mentang kata Nabi kata harta anak harta kita. Kan, jadi kita belasah cukup-cukup rasa tak boleh. Dia menunjukkan di sini maksudnya di sana ada hak kepemilikan. Kalau anak tu, sebab tu para ulama hadis bincang, Syekh Mullah Ali Qari dan sebagainya, macam mana yang dikatakan hadis tu tentang jadi hak tu. Kalau anak tu memang jenis apa, biarkan fakir miskin, ayah dia tu terlantar apa semua, dia dah bekerja hebat apa semua, sebenarnya ayah boleh ambil. Kereta ni ayah punya, boleh ambil sebenarnya berdasarkan hadis tu, sebab anak ini tidak menjalankan tanggungjawab sepatutnya. Dia buat tak tahu. Tapi kalau anak tu duk bagi bulan-bulan apa semua, ayah rasa ayah nak kereta lah. Rumah ayah ni pun ayah berkenan rumah kau. Itu tak boleh. Yang tu diharamkan kerana ambil secara zalim. Jadi secara umum kita kata yang paling terbaik hadis yang kita sebutkan tadi, kalau kita pinjam maka pada waktu tu kita kena pulang lah. Itu yang paling terbaik. Ataupun ayah anak meminjam dengan ayah dan sebaliknya, maka memulangkan harta itu juga antara perkara yang paling terbaik. Jadi akad kontrak dia pinjam lah. Jadi pinjam kena pulang. Wallah. Jadi kalau benda dah dipinjam, kenalah dipulangkan balik Ustaz ya. Baik. Dan bagaimana pula dengan kadang-kadang ada orang menganggap harta ini adalah sesuatu kepunyaan kita, hak mutlak kita. Adakah dari sudut akidah dia boleh memesongkan kita Ustaz? Bagaimana? Baik. Dalam Quran Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 33, Allah menyatakan secara jelas, wa atuhum mimma lillah. Bagikan kepada mereka, yaknilah ini dicerita tentang nafkah. Maksudnya nafkah kepada anak isteri, bagikan kepada mereka nafkah itu daripada harta Allah. Mimma lillah, daripada harta Allah. Sebab tu sebahagian ulama di karang kitab dipanggil al-malu malullah. Harta tu asalnya harta Allah. Jadi kita kata hak mutlak milik Allah. Allah bagi kita pinjam, kita uruskan dengan cara yang paling terbaik, dan dengan sebab tu kita dapat pahala. Bayangkan Allah punya harta, Allah bagi pada kita, kemudian Allah kata kamu zakatlah. Ni harta Allah tapi Allah suruh kita zakat. Maka kita dengan buat zakat tu kita pahala pula. Jadi betapa hebatnya dan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan ini. Jadi jangan anggap itu satu-satu hak mutlak milik kita. Dia milik Allah, Allah bagi kita pinjam, uruskan paling terbaik. Pengurusan terbaik itu insya-Allah memberikan pahala kita dekat akhirat. Betul. Sebab tu harta yang kita miliki kita infakkan, kita sedekah, kita zakat. Baik, soalan yang menarik untuk kita bahaskan dari Muhammad Izairi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah agama membenarkan pengambilan sebahagian hasil derma oleh penganjur untuk kos pengurusan di kala majoriti penderma tidak mengetahui berkenaan perkara ini? Thank you dan wassalam. Terima kasih kepada Izairi atas soalan yang saya fikir ini pun ramai Ustaz terlibat. Jadi bagaimana Ustaz? Boleh atau bagaimana? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini antara soalan yang saya takut sebenarnya daripada sudut orang buat NGO, orang buat kutipan dana dan sebagainya. Kalau ikut Bank Negara punya standard dan juga ROS, pendaftaran NGO dan sebagainya, dibenarkan kutipan itu sebagai kos pengurusan dan sebagainya ialah 30%. 30%. Katalah orang tu sedekah 100, sedekah 100, RM30 boleh ambil untuk kos pengurusan. Tapi betul-betul pengurusan lah. Maksud dah bayar staff, bayar gaji, bayar apa semua dan sebagainya. Cuma dia kena declare, kena bagi tahu. Contoh dai buka satu NGO, dai bagi tahu kalau saya nak sumbang 100 ni jelas. Contohnya saya kata 20% saya akan untuk staff, untuk gaji. Kena bagi tahu. Jangan duk diam macam tu. Jadi saya kata, saya sarankan kepada NGO, persatuan, apa-apa yang kutip dana dekat luar sana, kalau kita ambil pengurusan tu, declare siap-siap, setiap daripada apa yang disumbangkan daripada dana ni, berapa puluh persen akan pergi kepada pengurusan. Yang balance tu betul-betul untuk kita buat, beli wakaf Quran ke, beli apa ke dan sebagainya. Jadi ketelusan sangat penting dalam isu pengurusan berkaitan dengan NGO. Nama pun NGO. Kan? Jadi kena betul-betul telus, dan itulah pengurusan harta. Dan kita bimbang takut nanti menjawab soalan di hari mahsyar nanti, mana kita peroleh duit tu dan bagaimana kita belanjakan. Sebab ni hak milik orang, maka diuruskan dengan cara yang paling terbaik. Wallah. Baik, nak ambil boleh tapi ada syarat-syarat yang perlu kita lalui. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Apakah 3 pengajaran terbesar yang boleh kita ambil dalam topik pada pagi ini? Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali, pastikan pemilikan harta kita daripada sumber yang betul-betul halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan halal dulu, bukan profit dan keuntungan dulu. Yang kedua, setiap perkara yang kita kewajipan ke atas kita, kita kena tunaikan hak harta tu. Zakat, sedekah, infak, nafkah, nazar dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadi orang yang kaya beriman.
Kan senyum nampak gigi. Wallahu alam. Baik, terima kasih kepada guru kita atas 3 pengajaran terbesar. Yang pertama, pastikan sumber yang kita dapat sumber yang halal. Yang kedua, tunaikan hak harta seperti sedekah, zakat dan sebagainya. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah agar kaya kita kaya yang beriman. Baik Ustaz, kita tutup dengan sedikit doa ringkas sebagai penutup program kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa barakallahu fiikum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Mustafa Muhammad Suki kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Banyak ilmu yang kita dapat pada pagi ini, tinggal kita nak amalkan kemudian kita sebarkan. Jadi kepada anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa untuk kali terakhir saya pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama suka cepat tekan like, yang kedua komen sikit okey tak okey, dan yang ketiga tekan butang sebar. Benda percuma tapi berpahala. Tak nak ke nak? Kalau nak, cepat buat sekarang. Baik, teruskan bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya iaitu Da'i Luqman dan juga bintang ilmuwan kita Ustaz Muhammad Radhi Muhammad Rejab dengan topik Sirah Haji Tahalul Awal dan juga Tahalul Sani. Macam biasa bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, terima kasih atas tontonan, terima kasih atas perhatian. Saya Da'i Hakim mohon mengundurkan diri. Akhir kata, memiliki harta tak salah andai seiring syariah. Suram bertukar indah untuk kehidupan yang lebih barakah. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.